السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عن مكام. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan masa yang pendek ini yang berkah. Dapat lagi menyambung balik pengajian kitab Matnul Badrain wa Majma'ul Bahrain pada muka surat 44 dalam bicara tajuk qasar jamak qasar insyaallah. Jadi baris yang lebih kurang 8 baris daripada atas sama cerita. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. Jadi kita ambil dan putuslah ulang balik betul, dan putuslah baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-musannif, dan putuslah saparnya, dan putuslah saparnya pula dengan niat kembali kepada tempat semata-mata, tempatnya semata-mata, atau kepada lain tempatnya tiada kerana hajat, maka tiada harus ia qasar pada yang demikian tempat itu. Ini yang kita dah baca baru ni. Kata dan putuslah saparnya. Ini putus safar makna habis safar perjalanan 2 marhalah ke atas 90 kilo, dengan makna tidak boleh lagi melakukan qasar jamaknya. Jadi kalau sembahyangnya sembahyang tamam dah. Jadi kalau gitu putuslah safarnya pula juga dengan niat kembali kepada tempatnya, tempat kediamannya. Jadi tempatnya tempat kediaman, kampung halaman dia lah. Jadi dalam perjalanan tadi dia niat dia nak patah balik ke rumah dia. Nak patah balik ke rumah dia semata-mata. Dia semata-mata yakni sama ada balik sekejap ataupun balik lama. Balik sekejap dalam beberapa minit, 5-6 minit kita kata, atau balik lama, balik tidur di rumah, esok kita keluar pula kan. Semata-mata tak kira lah balik tu sekejap ataupun lama lah kan. Atau kepada lain daripada tempatnya, tempat kediaman, atau niat dalam masa musafir niat nak pergi bukan tempat rumah tangga dia, tapi dia pergi rumah adik-beradik dia, rumah sahabat dia, rumah anak dia. Dalam musafir tadi macam tu. Jadi niat nak patah balik ke rumah abang dia kan. Jadi musafir tadi dia ziarah ke rumah abang dia di Kuala Lumpur contohnya. Jadi dalam perjalanan dia nak patah balik ke tempat yang dia singgah tadi.
Dia kata tiada kerana hajat, tak ada hajat apa-apa saja nak patah balik, saja nak berehat balik. Kalau ada hajat ambil barang ke apa kan, ni tak ada ambil apa-apa hal saja. Maka tiada harus ia qasar pada demikian tempat itu. Dia kata maka dia harus qasar pada tempat demikian itu, tempat yang diniat kembali tadi kan, tempat yang niat kembali kepada rumah tangganya sendiri ataupun kepada rumah tangga orang lain, kampung halaman orang lain. Jadi maknanya dalam musafir kita, bagaimana kita bahaskan dulu, kalau perjalanan kita ke Kuala Lumpur, rumah saudara kita di Kuala Lumpur, kalau nak pergi qasad di hatinya, niat di hatinya nak pergi duduk 3 hari rumah saudara di Kuala Lumpur. Jadi dalam tempoh masa 3 hari di rumah saudara di Kuala Lumpur itu boleh kita buat qasar jamak dengan makna kita niat singgah. Dengan makna kita niat singgah, bukan niat iqamah, niat berhenti. Kita kata singgah ni macam kita berjalan kan, kita tengok ada orang jual goreng pisang di jalan, buah-buah di jalan kan, kita singgah lah. Itu singgah, nanti tu nak singgah beli kan. Adakah singgah beli tu putus musafir? Tidak. Kalau kita berjalan, kita tengok, kita katalah kita berjalan, zaman dulu kan, zaman kan boleh sajalah. Zaman dulu mungkin naik kuda ke, naik kereta lembu ke apa zaman dulu kan, sampai jauh di sini. Sini nak pergi negeri Selangor misalnya contoh, naik kenderaan berkudanya apa. Jadi bila dia nampak tempat ada teduhnya kan, ada pokok kayu teduh, penat naik kuda ni, mencu kuda, dia pun niat di hati, kita berhenti di sini kan, kita berhenti bermalam di sini. Kita berhenti bermalam, tengok tempat kawasan ni elok, ada ayam apa kan. Kita zaman dulu lah kita katakan. Maka kalau dia niat berhenti di situ, maka tempat perhentian dia tu dia tak boleh niat dia tak boleh buat qasar jamak situ dah. Jadi bila dia beralih tinggalkan tempat tadi, teruskan perjalanan ke negeri Selangor, Kedah ke Selangor contohnya, tinggal tempat tu bolehlah buat qasar jamak kan. Tapi kalau dia niat berhenti tempat tadi, tempat yang ada pokok, ada buah tadi ya kan, niat singgah saja. Niat singgah serupa nak singgah makan kedai, singgah beli buah-buahan, singgah minum, beli roti canai ke apa kan. Jadi hak tu tak putus, dia beza kan. Itu yang kita bincangkan yang dulu. Satu lagi perkara yang kita kena faham, jadi masalah boleh buat qasar jamak tadi kalau kita singgah di rumah saudara kita, kita Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, singgah di rumah saudara kita 3 hari. Dalam 3 hari itu niat singgah, bukan niat bermukim, bukan niat berhenti. Bahasa iqamah mana bukan niat berhenti. Dia kata dulu berhentinya kan, bahasa kitab dulu iqamah. Dia nak singgah, jangan singgah rumah saudara 3 hari dah. Maka dalam masa 3 hari di rumah tu boleh buat qasar jamak. Sebaliknya kalau singgah tadi 4 hari, 4 hari kan, jadi bila singgah 4 hari, nak pergi duduk tu singgah 4 hari, sampai kawasan kediaman destinasi tempat rumah saudara yang kita tuju tadi, tak boleh kita buat qasar jamak di situ. Sebab apa? Sebab 4 hari. Ini yang kita sebut pada minggu lepas,
Ini kembali kepada perbuatan Nabi. Jadi hak Nabi sebut semacam tu. Jadi kalau sahabat muhajirin daripada Mekah ke Madinah, lepas tu daripada Madinah ada peristiwanya, pergi ke Mekah, balik ke Mekah. Pergi ke Mekah tu 3 hari saja. Nabi benarkan duduk di Mekah 3 hari. Dan Nabi beritahu pada sahabat muhajirin tadi untuk buat qasar jamaknya 3 hari di Mekah, lepas tu pulang balik ke Madinatul Munawwarah. Maka di sini istinbat ulama fiqh kita, kalau duduk 3 hari boleh buat qasar jamak itu, bagaimana orang muhajirin atas perintah Rasulullah buat jamak, qasarnya di Mekah dalam 3 hari. Sebaliknya kalau lebih pada tu 4 hari tak boleh. Ini juga daripada hadis kan. Dan proses daripada hadis Nabi tadi disebut oleh Imam Nawawi mujtahid murajjih. Jadi dalam kitab Imam An-Nawawi lah kan, dalam sama syarah-syarah yang begitu panjang. Jadi bagaimana Imam An-Nawawi sebutlah Minhajut Talibin, 4 hari, bila kita singgah 4 hari terputuslah safar dia, tak boleh kita buat qasar jamak. Itu yang kita kena faham. Itu ulangan yang minggu lepas. Dia kata di sini masalah niat kan. Jadi masalah dia kata tadi, maka tiada harus ia musafir qasar pada demikian tempat itu, tempat yang diniat kembali patah balik. Jadi kita kata di sini kita pergi ke Ipoh. Jadi sini kita pergi ke Ipoh, kita kata tahu berapa, lebih kurang 100 kilo lah kita kata. 100 kilo. Jadi 100 kilo. Jadi kita lagi pun nak teruskan lagi ke Tanjung Balai, ke Kuala Lumpur bahkan. Jadi di hati kita ni kita niat nak patah balik ke rumah kita di Pulau Pinang ni, Pala Batas ni kan, contoh. Jadi kalau kita musafir kita terputus. Kata terputus di mana? Pada demikian tempat. Demikian tempat tu rumah lah. Duduk kat musafir kat masa kita duduk niat tu, kita duduk di Ipoh kan, tak putus kat Ipoh tu boleh lah berqasar jamak ke, jamak saja ke, qasar saja ikutlah. Kata kita bicara. Bila balik ke rumah maklum lah, tak boleh buat qasar jamak. Ataupun kita nak niat nak patah balik ni bukan rumah tangga kita, jadi mungkin rumah abang kita di tempat lain, bukan kampung halaman kita kan. Jadi mungkin kita kata di Taiping, kita katakan di Taiping. Jadi niat nak balik ke Taiping, nak berhenti di Taiping. Tak kira lah dia berhenti sekejap ke lama ke, asalkan dia berhenti, bukan singgah. Bila sampai rumah saudara di Taiping, tak boleh dia buat qasar jamak, terputus dia panggil. Ini masalahnya kah? Itu kata dia, maka jika musafir kemudian daripadanya, jadi kemudian daripada tempat yang diniat kembali tadilah, tempat yang niat kembali, mungkin rumah dia ke rumah saudara dia. Kita kata tadi musafir nak pergi Kuala Lumpur, bila sampai ke Ipoh, nak patah balik ke rumah. Niat patah balik ke rumah. Bila sampai ke rumah, maklumlah kan, tak boleh buat qasar jamak. Lepas tu cadangnya
lepas balik makan nasi di rumah seminggu dua kita kata, lepas tu nak keluar pula musafir ke Kuala Lumpur. Maka kata dia, maka ya safar yang baru, buat perjalanan baru lah kan, buat yang baru pula. Tadi tak ada dah ni tukang perjalanan yang baru, safar yang baru pula. Jika panjang, jika masa fatul qasri, jika safar dia panjang, jadi perjalanan musafir yang baru. As-safaru qit'atun minal adab. As-safaru qit'atun minal adab. Jadi Nabi kata safar tu sebahagian daripada adab. Jadi dengan kita musafir tak seperti kita duduk kat rumah tangga kita. Jadi mesti tidak ada keselesaan. Walaupun kita naik kenderaan macam mana pun tak ada selesanya. Tunggunya, lamanya, duduknya tak sama duduk di rumah kan. Maklumlah kan. Itu sebahagian safar. Itu safar kena ada bekainya. Kalau dunia ini bawa duit banyak-banyak nak musafir jauh. Kalau dulu bawa duit tak apa, tapi makanan banyak tengah jalan boleh patah balik di rumah kan, makan dalam perjalanan bawa bekal. Tapi bila safar kita ke akhirat, wa tazawwadu, berbekal kamu balik ke akhirat tadi dengan safarnya ialah taqwa. Kembali pada tasawuf, safar kita ialah taqwa. Takut kita pada Allah, buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Tapi safar kita dunia ni macam ni lah. Bawa duit ke, bawa makanan ke, nak makan tengah jalan, nak beli tengah jalan. Jadi kalau gitu dia kata, maka ia safar yang baru pula. Jadi dah balik rumah tadi, nak keluar pergi musafir pula, safar baru dah. Jika panjang, jika musafir itu panjang 2 marhalah, harus ia qasar. Bolehlah dia buat qasar, sembahyang zuhur 4 rakaat jadi 2. Dan jika tiada panjang, jika safar yang baru tu tak panjang, dengan makna tidak sampai 2 marhalah, tak sampai 90 kilo, maka tiada harus qasar. Kan? Jadi nak pergi Kuala Lumpur, sampai ke Ipoh, niat nak patah balik ke Pulau Pinang ni, jadi Kepala Batas ni. Bila sampai Kepala Batas, balik duduk rehat makan minum sat, nak musafir pula, tengok musafir. Kalau musafir dekat, dia kata nak pergi Sungai Petani je. Sungai Petani, sini pergi Sungai Petani, lebih kurang 4 kilo, 40 kilo, lebih kurang 30 kilo lebih kan, 40 lebih, lebih kurang tak sampai 90 kilo. Itu safar yang pendek, tak sampai 2 marhalah. Yang kata dia tak bolehlah nak buat jamak, tak boleh nak buat qasar. Kalau hajau dia buat qasar, pendek tak boleh. Sibuk macam mana pun dengan mesyuarat kita, dengan urusan kita, kerja dunia kita, sibuk macam mana pun tak ada qasar jamaknya. Jadi hak qasar jamaknya masalahnya kalau musafir. Ini semua berdasarkan dengan hadis kan. Jadi safar sahabat daripada Madinah Munawwarah ke Mekah duduk 3 hari safar, boleh buat qasar jamaknya. Kalau duduk 4 hari di Mekah, itu tak boleh. Sampai ke Mekah tak boleh lah. Macam kita orang buat kerja haji umrah, kita nak bermukim, nak iqamah, nak buat kerja haji tu berhari-hari. Kalau kata-kata duduk seminggu, duduk 10 hari, duduk 7 hari, tu dah berapa hari dah lebih. Sampai ke Mekah, Madinah tu memang tak boleh nak buat qasar jamaknya. Jadi itu berbeza sebab dah masuk 4 hari lebih. Jadi kata dia di sini lagi, maka jika kembali kepada lain, tempatnya. Jadi dia
dia kembali mana patah balik kepada bukan tempatnya, bukan tempat kediamannya kita panggil, kerana hajat. Jadi dia balik tu bukan rumah tangga, balik ke rumah abangnya. Tiada putus saparnya dengan demikian itu. Kalau ada hajat tak apa. Maknanya tadi kita musafir, nak ke Kuala Lumpur, bila sampai ke airport teringat, oh ada hajat, tinggal telefonlah kah, jab kah, telefon kah, benda-benda penting, dompet, ada hajat nak ambil. Okey, semacam ni macam mana? Tiada putus sampai dengan demikian itu. Jadi demikian, kembali kepada tempat bukan rumah tangga dia, bukan tempat kediamannya, tapi balik ke rumah abang contohnya kerana hajat. Kalau balik ke rumah kita tak boleh. Balik rumah kita boleh lah kan? Bukan tak boleh, tapi tak boleh. Qasar jamak di rumah tu mana ada. Ni tak, kita daripada Pulau Pinang nak ke Lumpur, sampai ke Ipoh, oh tinggal barang ke rumah abang, bukan rumah kita, rumah saudara kan. Balik ambil jam ke, telefon ke, sampai di situ masuk waktu zuhur. Kita katakan kaum abang tu waktu zuhur, boleh tak kita buat qasar situ? Jawabnya boleh, sebab tiada putus saparnya. Kes masalah kerana hajat. Berbeza masalah tadi, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, sampai ke Ipoh, kita kata kita patah balik bukan ke rumah kediaman kita, balik ke rumah abang kita saja nak jumpa, tak ada ambil hajat apa. Kalau hajat ziarah tak panggil lah tu, hajat ambil barang apa-apa tu hajat. Kalau nak jumpa, nak cakap sepatah dua, nak senyum sikit kan, lepas tu okay, senyum sepatah dua, cakap sepatah dua, lepas tu nak pergi ke Kuala Lumpur lah. Yang tu sampai situ waktu zuhur contohnya, tak boleh kita buat qasar jamak situ, pasal balik ke rumah saudara, bukan rumah kediaman kita tu, tanpa ada hajat. Kan, ini beza lah. Kata dia, dan seperti niat kembali, maknanya seperti masalah niat kembali kepada rumah kediaman kita ataupun kepada bukan rumah kediaman kita, seperti kembali kepada rumah abang tadi, taraddud ia padanya. Taraddud mana lagu-lagu, cakap Arab taraddud, jadi apa, jadi dia lagu-lagu lah. Pi 50 nak balik tak balik, nak balik tak balik, tiba-tiba balik juga. Masalah tu kalau macam tu, dan seperti niat kembali, taraddud ia padanya, masalah serupa. Kalau hati ni berbolak-balik lagi, balik tak balik, balik tak balik, tiba-tiba dia nak patah balik juga ke, nak pi juga, jadi balik tak balik, tiba-tiba dia balik, kita kata. Jenis masalah macam ni dia tak yakin, nak kata jazam, tak putus kata nak patah balik ke rumah abang dia, saudara dia, tapi dia balik tu dengan ragu-ragu lagi, tiba-tiba balik bila gitu kan, 50-50, lepas tu balik juga, buat juga. Jadi kes macam ni sama jugalah. Kalau balik tadi dengan tidak ada hajat apa-apa, bukan ambil barang, telefon, jam apa, hanya balik macam tu saja, tak boleh buat qasar jamak bila masuk waktu zuhur asar yang kita katakan. Kata dia seperti barang yang tersebut pada majmu'. Jadi majmu' karangan kita bagi Imam An-Nawawi, disambung kitab Majmu' dari Imam Subki, kerana kitab Majmu' tak sempat dikarang habis oleh Imam An-Nawawi,
hingga sampai babur riba. Imam Nawawi kembali ke rahmatullah. Jadi umur 45 kan Imam Nawawi, yang kita sebut pasal Imam Nawawi. Jadi umur Imam Nawawi setakat 45 umur dia. Sibuk dia mengaji, saya mengaji, lepas tu sibuk mengajar, mengarang. Jadi sebahagian karangan ni kita majmuk syarah muhadzab Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Jadi dia buat syarah. Syarah tu berjilid-jilid, hanya sempat babur riba dia meninggal. Atau perjuangan ulama-ulama dulu, tablighul akbarnya kan, sibuk siang malam dengan bicara tentang ilmu. Jadi bicara tentang ilmu itu paling besar. Bagaimana kita pernah sebut, masalah orang yang sibuk dengan ilmu dengan orang yang sibuk sembahyang sunat, mana pahala dia lebih besar. Ini mafhum bagi dalam hadis, mafhum daripada imam kita Syafi'i, sibuk dengan mengaji, sibuk dengan mengajar, itu pahala lebih besar dari sembahyang sunat. Dengan mana sembahyang sunat pun banyak buat, mengaji pun banyak. Takat mampu kan. Ni dalam kitab Majmu' kata macam tu. Kata dia Imam Nawawi kan, Imam Nawawi di antara keramah dia yang kita pernah sebut, Imam Nawawi dia sampai Mekah, dia buat buat tu lepas asar jadi di Mekah tu buat umrah, sembahyang asar, buat umrah apa semua. Lepas tu habis umrahnya sembahyang maghrib dah. Habis sembahyang maghrib, nanti Isya dah sampai ke Suria. Isya dah sampai Suria, mengajak lepas Isya. Bila masa dia balik. Itu karamatul awliya. Wa athbitan lil awliya al karamah wa man nafaha fam bidzal kalamah. Tabiatkan keramat bagi para wali. Lebih lagi kalau hak dah mati, lebih lagi lah keramat dia kan. Sampai dia hidup mati, kalau lebih mati lebih lagi lah. Siapa yang tak percaya yang keramat wali, itu campak cakap dia, jangan pakai. Yang kita pakai keramat ada para awliya, para wali. Berbalik pada sini masalah fiqh kita, kata bermula bagi qasar itu beberapa syarat. Dia nak semayang qasar. Jadi kalau ibarat dengan kata dan bagi qasar, cantiklah. Kalau bermula bagi qasar pun boleh, tapi lebih aulanya ibaratnya dan bagi qasar itu. Bagi qasar itu beberapa syarat. Jadi nak buat sembahyang qasar, mana zuhur nak buat 2 rakaat, asar nak buat rakaat, isya nak buat 2 rakaat, 4 rakaat nak buat 2. Tak ada buat jamak apa lagi. Lah ni fikir nak buat qasar saja. Tak payah buat campur jamak lagi, pening pula kan. Lah ni kita kata sampai ke Ipoh waktu zuhur. Jadi nak sembahyang 2 rakaat zuhur, qasar zuhur. Nabi jalan lagi, naik atas lagi sampai waktu asar pula perjalanan kita. Asar pula buat asar 2 rakaat asar. Jadi kalau kita nak boleh sembahyang qasar ni, ada beberapa syarat, setengah daripadanya daripada syarat sah, daripada syarat sah sembahyang qasar, bahawa jangan ada safarnya maksiyah. Jadi jangan ada perkara yang maksiat. Jadi bila kata maksiat tu, sama ada maksiat yang fahsya, maksiat yang keji. Kalau maksiat yang keji panggil fahsya, zina dan liwat. Jadi kalau maksiat yang mungkar, maksiat yang mungkar, perkara hak dilarang syarak, mencuri ke, membunuh ke apa kan, itu maksiat mungkar dia panggil. Jadi bila kata maksiat ni,
buat hak Tuhan larang. Hak Tuhan hak suruh dia tinggalkan. Itulah. Jadi makna kata jadi masalah qasar ni perkara yang harus, perkara yang rukhsah dia panggil lah. Pasal kita ambil lesen kan. Kemudahan Allah Taala beri kepada kita umat ni, khususnya bagi kita umat Muhammadiyah. Jadi bila kata beri rukhsah, kemudahan tadi, beri lesen untuk semayang yang 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat jadi 2, maka dalam keadaan itu tak boleh bagi orang yang asi, orang yang buat maksiat, tak boleh. Bagaimana kata kaedah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhas jadi rukhsah masalah rukhsah tayammum ke, masalah sini qasar jamak ni la tunatu bil ma'asi, tidak digantung, tidak dikaitkan dengan maksiat. Kalau buat nak pergi Kuala Lumpur, nak mencuri dah contohnya, kita nak pergi sana nak mencuri, dan perjalanan kita nak ke Kuala Lumpur, bolehkah kita buat qasar jamak? Tak boleh, sebab perjalanan kita safar maksiat. Dan setengah daripada syarat qasar bahawa adalah safarnya. Jadi ada safarnya, perjalanannya 2 marhalah tadi, panjang, safarnya panjang dah, 2 marhalah kita panggil, iaitu 90 km ke atas, seperti telah terdahulu sebutnya. Itu yang telah dibahaskan dalam kitab itu, 2 marhalah itu maklum. Jadi maknanya itu, kalau 2 marhalah ni keadaan kata 90, sini piala stang atas sikit, boleh kita boleh 90, bolehlah kita buat jamak, tengok cukup 90 lah. Kalau tak cukup janganlah kan, yakin 90. Jadi boleh kita buat jamak. Tapi kalau perjalanan kita 2 marhalah ke atas, dah 3 marhalah lah kita kata, 3 marhalah. Ambil kita kata 140 ke 150 kilo, dah jauh dah, dah tengah 200 dah. Hak tu afdal kita buat. Makin perjalanan kita jauh, afdal kita buat jamak. Kalau perjalanan di pialok stang saja, tengok 90 dah, afdal kita buat sembahyang tamam. Nak buat jamak qasar boleh saja, tapi afdal kita buat tamam. Tapi sini pi Kelantan kita kata, afdal kita buat qasar jamaknya. Jadi Allah Taala dah bagi rukhsah. Dia kata, dan setengah daripada syarat sah buat sembahyang qasar, bahawa adalah orang yang mengqasarkan sembahyang qasir. Orang yang mengqasarkan sembahyang itu menunaikan sembahyang yang 4 rakaat. Jadi hak sembahyang yang rubaiyah, sembahyang yang 4 rakaat, yakni dikerjakan dia di dalam waktunya, dalam waktu sembahyang tu, mana masuk zuhur buat qasar dalam waktu zuhur 2 rakaat, masuk asar 4 rakaat asar, buat dalam asar 2 rakaat. Jadi usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran, buat waktu zuhur lah. Usalli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Makmum ke imam samalah. Jadi saja aku sembahyang asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Jadi kata kena buat waktu tu. Jangan kata saya nak qasar sembahyang zuhur ni dalam waktu asar, mana boleh. Saya nak buat qasar asar dalam waktu zuhur, lagi tak boleh. Itu masalah tu kan. Kalau jamak lain, jamak kita akan bicarakan datang lah, ditumpu pada qasar dulu. Bila sebut qasar, tidak semestinya dia buat jamak. Dia nak qasar saja. Faham?
sampai waktu zuhur, perjalanan kita ke zuhur, buat 2 rakaat qasar. Mai waktu asar pula dah tempat lain pula, buat masuk asar, kita buat sembahyang asar 2 rakaat qasar. Adapun sembahyang sikit lagi. Adapun sembahyang Nabi Muhammad. Adapun sembahyang yang luput dalam hadar. Di dalam hadar, mana di dalam hadar, mana di dalam masa tidak musafir. Ini hadar dipanggil. Duduk di rumah ke, duduk masjid mana ke, duduk pasar ke, hadar. Maka jangan diqada di dalam safar dengan diqasarkan dia, bahkan wajib diqadakan dia dengan sembahyang tamam. Titik dan tidak. Jadi masalah sembahyang yang luput, mana sembahyang hak ditinggal ketika duduk di rumah, duduk di kampung halaman kita, tak musafir. Kalau musafir pun dekat je lah, tak sampai 2 marhalah pun, tiba-tiba tinggal sembahyang. Jadi kita kata kemarin ni kita tinggal sembahyang subuh, tak sembahyang subuh. Jadi hari ni kita nak musafir. Dalam musafir kita teringat, kemarin duduk rumah kemarin tak main subuh. Tak main subuh tu sebab dia tertidur ke, terlupa lah kan, itu hak uzurnya. Kalau hak tak ada uzur, tinggal sembahyang dengan sengaja, itu lebih lagi lah. Hak Nabi kata dalam hadis, tinggal sembahyang dengan tertidur, terlupa, wajib qada. Nabi tak kata hak tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada. Kalau gitu wajib qada sembahyang hak tinggal dengan sengaja ni lebih lagi daripada hak tinggal dengan tidur dan terlupa. Itu berdalilkan dengan dalil qiyas aulawi. Jadi berbalik pada masalah ni, jadi kita kata kemarin kita tinggal sembahyang subuh, lepas tu hari ni kita musafir, hari ni kita musafir, kita kata sembahyang zuhur lah. Jadi kemarin kita tinggal sembahyang zuhur, salah apa misal. Kemarin kita tinggal sembahyang zuhur, lepas tu hari ni kita musafir. Bila masuk zuhur kita buatlah sembahyang qasar jamak kita. Tapi kita ingat, hari ni aku musafir, kemarin aku tak musafir, sekarang aku nak qadakan sembahyang hak tinggal sembahyang 4 rakaat di rumah tu, tak sembahyang, nak sembahyang 2 rakaat dalam safar. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Sebab kita tinggal waktu hadar, sekarang waktu safar. Yang hak bolehnya kalau tinggal safar sama safar. Minggu lepas tinggal sembahyang, minggu ni musafir, hak tinggal sembahyang asar minggu lepas dalam musafir kita. Hak ni kita musafir pula, kita qada yang hak minggu lepas, tapi tak suruhlah buat macam tu kan. Jadi qada mesti segera. Itu dah bunyi, insya-Allah kita sambung tentu. Kata dia tadi, adapun sembahyang yang luput dalam hadar, insya-Allah kita bahaskan kemudian pula. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal rahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an katsiran barakan fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa akhtim as-salihati a'malana wa tawaffana muslimin alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.